Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kita lagi dalam sesi PDPR kita hari ini untuk bahasa Melayu tingkatan 1. InsyaAllah kita mulakan kelas kita dengan bacaan umum kita Al-Fatihah dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kan kita setting minda kita, betul niat kita, setting niat kita untuk kita belajar. Ini untuk menambah ilmu, untuk bagi manfaat kat kita dan manfaat kat semua masyarakat yang lain lagi. InsyaAllah kita teruskan dengan yang pertama, cikgu akan berkongsikan dengan ataupun apa yang kita akan lalui dalam sesi kelas kita hari ini. Sesi kelas PDPR Bahasa Melayu tingkatan 3 pada 23 Februari ini. InsyaAllah mula-mula sekali kita akan masuk ke bahagian tajuk, lepas tu sedikit pencetus ataupun kita panggil sesi industri untuk kita lebih faham dengan tajuk kita hari ini, untuk kita masuk ke dalam zon tajuk hari ini. InsyaAllah kedua cikgu akan jelaskan tentang barah paru-paru sebab tajuk kita hari ini mengenai barah paru-paru. Sekejap lagi kita jelaskan lagi insyaAllah. Lepas tu kita akan menulis rencana dan cikgu akan beri panduan penulisan rencana dan kita penutup. Sesi PDPR kita hari ini kita akan terapkan ataupun kita sesi PDPR ini ialah satu sesi pembelajaran bermakna. Itu kita nak meningkatkan beberapa bahagian. Kita meningkatkan kemahiran kamu, motor kamu. Pertama kita meningkatkan kemahiran kita menulis rencana. Itu kita meningkatkan kemahiran pemikiran kita. Contohnya kita menstruktur ataupun kita berfikir bagaimana untuk menulis rencana, bagaimana untuk kita rancang penulisan rencana ni dengan kita cetuskan idea yang sesuai secara gramatis. Yang terakhir tapi sangat penting. Kita juga meningkatkan nilai dalam diri kita. Ini insyaAllah kita akan meningkatkan nilai dari segi menghargai diri kita. Menghargai diri kita, menjaga kesihatan kita. Kita teruskan insyaAllah. Sekarang kita masuk bahagian tema unit dengan tajuk. Tema kita adalah amalan gaya hidup sihat. Unit 2 amalan kesejahteraan hidup. Dan tajuk kita hari ini kehidupan tanpa barah. Kehidupan tanpa barah. Dan kemahiran yang kita nak terap dalam tajuk unit tema ni ialah kemahiran menulis. Menulis apa? Menulis untuk menyatakan sesuatu situasi yang kita baca, kita dengar, kita tonton. Bila kita menyatakan tu, kita nak tulis ayat. Ayat yang betul, tepat dan gramatis. Jadinya sesi PDPR hari ini, sesi menambah ilmu kita yang ini dikira berjaya bila kita boleh menulis rencana berdasarkan bahan yang kita baca, kita dengar dengan kita tonton. Jadi insyaAllah sekejap lagi kita akan tengok bahan berkaitan dengan tajuk kita supaya kita boleh menulis. Bahan tersebut boleh kita baca, boleh kita dengar dan boleh kita tonton. Kita ke bahagian seterusnya. Sekarang sesi industri ataupun pencetus untuk kita masuk ke zon pembelajaran hari ini. Cikgu buat tanda tanya kat sini. Mungkin suatu ketika nanti. Jika apa? Jika mungkin kita tak jaga kesihatan ke? Jika kita diuji dengan perkara ni ke? Jadi untuk tengok mungkin suatu ketika nanti, kamu dapat slide, kamu klik dekat sini. Sekarang awak boleh tengok melalui video rakaman ni. Video rakaman PDPR ni cikgu tunjuk bila cikgu klik. Kita klik. Bila sampai klik ni dia akan kita akan tercapai ataupun kita akan sampai ke capaian mengenai apa ni? Lung cancer. Lung cancer bahasa Melayu ialah apa? Kanser paru-paru.
InsyaAllah, cikgu share. Kita cepatkan sikit bagi kita lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Anas, we are very sorry to inform you that you have lung cancer. Sorry, Mr. Anas. Okey. Dari video tayangan multimedia tadi kita tengok yang kita boleh tonton dan kita boleh dengar ada seorang pemuda ni dia amalan hidup dia merokok. Nama dia Mr. Anas kan. Masa dia batuk teruk sangat dia pergi check doktor. Bila check dekat doktor dia pergi buat pemeriksaan doktor buat pemeriksaan dan ujian darah. Bila ujian darah ni doktor dapat mengesahkan bahawa Encik Anas atau Mr. Anas ni mengidap barah paru-paru. Bila dia keadaan dia semakin semakin serius, dia dimasukkan ke dalam wad. Okey, lepas mengalami beberapa sesi pemeriksaan, malam sekali dia kembali ke rahmatullah ataupun dia meninggal dunia lah. Okey, kat sini kita tengok yang pertama kerana kita akan masuk ke tajuk kita ni berkaitan dengan video rakaman, video pencetus yang cikgu share ni. Okey, sekarang kita teruskan slide kita. Okey, kita tengokkan video tadi mengenai lung cancer ataupun barah paru-paru. Jadi, apa itu barah paru-paru? Okey, kat sini nanti kamu letak kat sini dia akan naik penerangan mengenai barah paru-paru. Barah paru-paru juga dikenali sebagai karsinoma paru-pari ataupun karsinoma pulmari, iaitu tumor ataupun kanser yang mengancam pada paru-paru. Maksudnya kat paru-paru tu akan tumbuh satu ketumbuhan, satu orang kata sel baru yang tak patut ada kat situ, dia tumbuh kat situ. Okey, ia bercirikan pertumbuhan sel luar kawal pada tisu paru-paru. Maksudnya dia pertumbuhan sel yang luar kawal. Maksudnya sel tu sentiasa membesar dan membesar bukan mengikut sistem badan tu. Maksudnya badan tak perlu ada benda tu, badan tak perlu ada sel tu tapi wujud. Okey, sekiranya dibiarkan tanpa dirawat, pertumbuhan itu mampu merebak ke luar paru-paru melalui proses yang dinamakan sebagai metastasis. Okey, melalui proses ni tisu tu akan tumbuh berhampiran ataupun ke bahagian badan yang lain. Contohnya dekat dengan perut dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok seterusnya bagaimana ataupun simptom yang kita tengok, simptom yang boleh kita lihat dan kita kenali wujud kanser paru-paru. Okey, pertama tanda-tanda dia ialah banyak tanda-tanda tapi antaranya ialah pertama batuk darah ataupun bahan paru-paru.
Maksudnya ni dari segi istilah sains lah. Okey, batuk kita berdarah lah. Tu batuk pula kita teruk dan kronik. Lepas tu nafas kita berbunyi seperti kita bersiul. Seterusnya, bahagian dada kita ni sakit bahagian dada lah. Okey, rasa sakit bahagian dada. Okey, seterusnya kita hilang berat badan dan hilang selera makan. Nafas pula kita bernafas pula pendek. Macam tu saya panjang je kan. Sekarang ni pendek-pendek. Lepas tu selain tu juga kita tengok simptom pernafasan batuk, batuk berdarah, nafas bersiul dan nafas pendek. Dia ada banyak sistem yang ni dia bahagikan kepada pembahagian-pembahagian kumpulan. Kalau dari segi pernafasan, bahagian pernafasan kita batuk berdarah, nafas kita bunyi, bersiul. Lepas tu pendek pernafasan. Dari segi sistemik pula berat badan kita menurun, demam. Lepas tu kuku kita bentan, maksudnya kuku kita tu tak tumbuh ataupun kita ada kelesuan. Dan simptom akibat jisim barah pula menekan struktur berhampiran. Contohnya kita bukan bahagian-bahagian badan kita yang berdekatan dengan paru-paru tu akan rasa sakit seperti sakit dada, sakit tulang, okey dan sebagainya. Sehingga kita pun mengalami kesukaran untuk menelan makanan. Okey, yang seterusnya punca-punca berlaku. Punca-punca berlaku banyak punca. Pertama, punca merokok. Yang ni adalah punca utama merokok. Kenapa? Sebab dalam rokok tu ada asap dan ada bahan-bahan kandungan yang merosakkan paru-paru, menyebabkan paru-paru kita tersumbat. Okey, ni dah jadi kes dunia lah. Rokok menyebabkan kanser paru-paru. Seterusnya gas radon. Gas radon adalah gas tanpa warna yang dan bau yang terhasil akibat penguraian radium. Radioaktif hasil penguraian uranium. Maksudnya apa yang gas yang wujud kat dunia ni yang melalui proses, contohnya proses radioaktif menyebabkan gas radon ni dibebaskan. Bila kita sedut, kita akan mengalami masalah paru-paru dan akhirnya wujudlah barah paru-paru. Seterusnya, asbestos. Asbestos ni mampu menyebabkan pelbagai penyakit paru-paru. Masuklah barah paru-paru. Kat mana ada asbestos ni? Asbestos ni ada dekat tembakau. Hisap rokok akan berlaku apa? Menyebabkan risiko barah paru-paru ni semakin tinggi. Yang seterusnya, sebab dia, punca dia sebab pencemaran udara. Contohnya udara di luar memiliki kesan kecil saja sebenarnya untuk mendapat risiko paru-paru. Contohnya udara ni menyebabkan sistem pernafasan kita terganggu dan sebagainya. Okey, seterusnya akibat genetik. Itu kita ada keturunan sakit barah paru-paru, tapi sekitar 8% saja disebabkan oleh warisan. Okey, pada saudara pesakit barah paru-paru, risiko meningkat kemungkinan disebabkan oleh gabungan gen. Contohnya suami dan isteri. Kedua, barah paru-paru dan melahirkan anak ada barah paru-paru. Okay, punca lain seperti terdedah dengan aktiviti harian yang berisiko seperti pekerjaan, alam sekitar dan sebagainya. Contoh pekerjaan yang terdedah dengan bahan-bahan kimia yang menyebabkan gangguan pada sistem paru-paru kita. Okey, dan tu adalah punca-punca. Okey, sekarang kita tengok seterusnya ialah langkah-langkah menghindari. Klik je kat sini akan naik. Pertama, yang penting sekali, berhenti merokok. Jauhi kawasan merokok. Amalkan pemakanan yang sihat. Gunakan pelindung diri di tempat khalayak ataupun tempat banyak bahan kimia. Pakai mask, pakai penuh penghalang daripada kita terdedah dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Betul, lakukan pemeriksaan kesihatan secara rutin. Yang boleh klik kat sini. Bila klik kat sini akan ada sedikit maklumat tambahan berkaitan dengan kanser paru-paru.
Kanser paru-paru berlaku kerana ketidaknormalan Kanser paru-paru berlaku kerana ketidaknormalan unit asas di dalam tubuh, iaitu sel. Selalunya, tubuh mengekalkan sistem pemeriksaan dan keseimbangan di dalam pembahagian sel untuk menghasilkan sel baru. Gangguan terhadap sistem ini akan menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkawal dan akhirnya membentuk pepejal yang dikenali sebagai tumor. Tumor mempunyai dua sifat, iaitu benign dan malignant. Apabila membincangkan tentang kanser, ia merujuk kepada sifat yang malignant. Tumor benign selalunya boleh dikeluarkan dan tidak merebak ke bahagian badan yang lain. Bagi tumor malignant pula, ia tumbuh secara agresif dan menyerang jaringan tubuh yang lain, membolehkan kemasukan sel tumor ke dalam aliran darah atau sistem limfa dan kemudian ke bahagian lain di dalam tubuh. Proses penyebaran ini digelar sebagai metastasis. Memandangkan kanser paru-paru merebak pada fasa awal pertumbuhannya, ia menyebabkan kanser ini dikenali sebagai pembawa maut dan salah satu kanser yang sangat sukar untuk dirawat. Kanser paru-paru boleh merebak ke setiap organ di dalam tubuh, terutamanya kelenjar adrenal, hati, otak dan tulang. 90 hingga 95% kanser paru-paru terjadi pada sel epitelium, iaitu sel yang melapisi saluran udara besar dan kecil. Kadang-kadang, kanser paru-paru juga dikenali dengan nama kanser bronkus atau karsinoma bronkus. Karsinoma adalah nama lain bagi kanser. Kanser juga boleh terjadi di pleura atau dari tisu sokongan di antara paru-paru. Tanda-tanda kanser paru-paru: batuk berterusan atau batuk kronik, darah pada kahak, bronkitis yang berterusan atau jangkitan respiratori yang berulang, sakit dada, kehilangan berat badan mendadak, kesukaran bernafas seperti bernafas pendek atau berbunyi. Jika ini berlaku, segeralah berjumpa doktor atau pakar perubatan yang terdekat dengan anda. Okey, tadi ialah video yang kita boleh tonton, yang kita boleh dengar dan kita boleh baca berkenaan dengan barang paru-paru. Jadi ini adalah bahan lengkap, ini ialah bahan lengkap untuk kita tulis rencana sekejap lagi. Okay, sekarang kita masuk bahagian karangan rencana. Kita kena tahu dulu format dia macam mana, bagaimana untuk kita menulis rencana. Okey, kita akan guna format PT3. Banyak format rencana tapi format PT3 pertama, karangan ni berbentuk karangan maklumat, iaitu huraian berdasarkan fakta. Jadi kita tak bolehlah tulis karangan macam kita tulis cerita. Kenapa? Sebab setiap isi karangan ni memerlukan fakta, memerlukan bukti. Okey. Karangan ni kita tidak boleh tulis kurang daripada 180 perkataan. Patah perkataan kena lebih daripada 180. Lepas tu disarankan 5 perenggan paling minimum. Pertama, perenggan pendahuluan. Kedua, perenggan isi. Ketiga, perenggan isi. Keempat, perenggan isi. Dan yang kelima, perenggan kita buat perenggan penutup. Okay, kita teruskan dengan panduan menulis karangan. Kita klik kat sini sekejap lagi. Jadi kita tengok dulu secara ruangan ataupun secara luas, secara gambaran besar. Pertama kena ada pengenalan, lepas tu isi pertama, lepas tu isi kedua, lepas tu isi ketiga dan penutup. Jadi ada berapa perenggan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ni akan jadikan sebagai tugasan kamu. Kamu perlu tulis dekat buku karangan kamu, tangkap gambar dan hantar ke WhatsApp
cikgu, insya-Allah. Untuk karangan rencana seterusnya nanti, kamu kena hantar kat dalam Google Classroom. Jadi untuk kali ni hantar kat WhatsApp group dulu. Okey, sekarang kita nak tulis. Jadi kita perlulah panduan untuk menulis. Okey, tekan klik kat sini, cikgu akan bagi panduan untuk menulis rencana. Okey, cikgu pun selain daripada kita boleh tekan kat link ni, klik-klik dekat slide ni dan kamu boleh tonton dekat PDF. Cikgu ada juga memberi capaian ataupun link dekat grup WhatsApp. Setiap slide ada penerangan dia dekat grup WhatsApp. Jadi siapa yang tidak berpeluang untuk tengok video, untuk tengok slide, kamu boleh melalui pembelajaran ni melalui grup WhatsApp. Okey, semua boleh dan teknik ni tidak memerlukan kamu download, kamu hanya perlu tekan link saja. Okey, pertama sekali untuk format cara panduan menulis rencana, pertama sekali kena tulis tajuk dan tajuk tersebut perlu digaris. Kemudian bawah tajuk kena tulis nama penulis. Okey, sekarang jom kita tengok contoh tajuk dia penyakit bara paru-paru oleh nama kamu. Okey, satu lagi kita boleh kata simptom penyakit bara paru-paru oleh. Okey, jadi sebagai contohnya simptom penyakit bara paru-paru oleh nama Aina, contoh Aina Ali. Okey, bara paru-paru ialah sejenis penyakit malignan yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang tidak terkawal, khususnya di bahagian paru-paru. Ini ayat pertama, teruskan ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Untuk perenggan pertama, perenggan apa tadi? Pengenalan. Mengenai apa? Mengenai pengenalan ataupun apa itu paru-paru. Okey, sekarang kita tengok contoh nah. Tugasan ni sebelum cikgu bagi contoh secara detail, kita tengok tugasan ni tugasan yang wajib dilaksanakan oleh murid ialah tulis sebuah rencana bertajuk bara paru-paru. Tulis rencana tersebut dalam buku karangan kamu dan murid boleh merujuk contoh di atas atau contoh di bawah ni. Tugasan perlu dihantar sebelum 6 pagi esok 24 hari bulan Februari. Okey. Rencana ada berapa perenggan tadi? 5 perenggan. Perenggan pertama, perenggan pendahuluan. Kita boleh guna isi apa itu bara paru-paru. Ada dekat slide yang kita bincang tadi. Perenggan yang kedua, masuk perenggan isi pertama. Kita boleh guna isi simptom-simptom. Okey. Perenggan ketiga, isi lagi. Kita boleh guna sebab dan faktor. Sebab atau faktor bara paru-paru. Dan perenggan keempat, kita boleh guna isi langkah menghindari. Pina ayat lengkap dan ayat lengkap tu ialah ayat yang gramatis. Kita dah berlatih pun buat ayat gramatis untuk kelas sebelum ini. Kita yang kelima buat penutup. Boleh bagi saranan dah harapan. Okey, kita teruskan slide seterusnya. Okey, slide seterusnya. Cikgu ingatkan semula, jangan lupa tugasan. Tugasan kita apa? Tugasan kita menulis rencana. Bahan semua dah ada. Jadi kamu perlu lebih fokus dan teliti untuk dapat isi-isi untuk kita, untuk awak semua, murid-murid semua tulis rencana. Okey, jadi dalam sesi PDPR hari ini harap dah bertambah ilmu. Kemahiran menulis kita dah meningkat mungkin 25%. Kemahiran berfikir kita nak atur macam mana nak buat ayat ni. Isi perenggan pertama, isi pertama, kedua, ketiga, keempat apa, penutup apa. So, dari segi nilai, banyak dah kita melalui video tu kita menghargai kesihatan kita. Kita nak elak daripada kita terkena menghidapi penyakit bara. Kalau dah ditakdirkan menghidapi, kita pun boleh memberi kesedaran kepada masyarakat yang lain. InsyaAllah. Okey, sekarang terima kasih untuk kelas hari ini. Nanti kamu boleh tekan juga link ni untuk ke rakaman video hari ini. Kita tutup kelas kita dengan tasbih dengan suratul As. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.